Hai, apa khabar? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Akbar Sari Budak Pilah. Ni budak Pilah tengah bagi makan burung. Jinak betul lah, ini dekat kawasan berhampiran dengan dataran Masjidil Haram. Ini antara aktiviti lah sementara menunggu waktu nak solat kan. Okey, untuk episod kali ini kita sambung lagi ziarah saya di Tanah Suci di Haramain, dua tanah haram. Selamat menonton. Okey, lokasi ziarah kami yang seterusnya ialah Masjid Quba, iaitu masjid hasil air tangan Rasulullah SAW sendiri semasa baginda bersama sahabat akrabnya Saidina Abu Bakar singgah buat sementara waktu di perkampungan Quba yang terletak lebih kurang 10 km dari Madinah. Baginda SAW sempat meletakkan batu asas pembinaan masjid ini. Malahan baginda SAW juga tinggal di perkampungan golongan Ansar, iaitu selama 4 hari sebelum meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Dan dalam surah At-Taubah Allah berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut untuk musolat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi beginilah keadaan dalam Masjid Quba ini, di mana masjid ini sebenarnya telah pun melalui beberapa proses naik taraf sejak daripada kali pertama dibina oleh Rasulullah SAW. Semasa kami sampai memang ramai jemaah-jemaah yang datang untuk bersolat di dalamnya. Tetapi ada sesuatu yang saya nak kongsikan menarik tentang masjid ini. Terima kasih kepada mutawif kami Ustaz Haji Zul Hazwan yang menerangkan lokasi tepat di mana baginda Rasulullah SAW menunaikan solat kali pertama di masjid ini. Ada 2 titik. Depan dengan titik belakang. Nampak tak? Ada 2 tanda kat situ. Baik. Nama buat tanda di sini adalah kawasan mula-mula Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi memang beruntunglah untuk jemaah lelaki. Kalau masuk dalam masjid ni, kita tengok betul-betul di bawah kubah masjid ada 2 titik antara satu dengan lain. Di bawah inilah kawasan Rasulullah SAW bersolat kali pertama di Masjid Quba. Okey, kami meninggalkan Masjid Quba. Satu ziarah yang penuh bermakna hari ini. Alhamdulillah. Baik, lokasi ziarah kami seterusnya ialah ke Jabal Uhud, di mana di sinilah medan peperangan Uhud yang berlangsung pada 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah, di mana tentera Islam seramai 1,000 orang berdepan dengan tentera kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sementara itu tentera Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 tentera Islam telah pun syahid di sini. Dan ini sebenarnya adalah merupakan peperangan balas dendam kafir Quraisy lepas mereka tewas dalam peperangan Badar yang berlangsung sebelum itu. Okey, kita dah sampai di sini. Jom kita dengar penerangan daripada mutawif kami Ustaz Haji Zul Hazwan. Ini adalah Bukit Uhud. Bajau kat sini adalah Bukit Uhud. Yang kat depannya adalah Bukit Kemana. Nanti saya akan tunjuk kat slide. Jadi yang warna hijau ni adalah tentera Islam. Nampak tak? Tentera Islam kat sini. Yang warna hijau ni. Jadi yang merah ni adalah tentera kafir Quraisy. Yang mereka datang dan semua buat benteng kat sini. Nanti saya akan cerita kedudukan dia macam mana bila turunnya tentera ni, mereka pusing di belakang, mereka serang hendak daripada belakang. Sebab apa? Yang membezakan mereka adalah jumlah dan kekuatan. Alright, so nampak gambaran kan? Nampak dulu, nanti saya cerita kat sana. Go best, jom. InsyaAllah. Hello. Hi. Di mana di sini jasad yang mulia para sahabat Nabi SAW
telah mengorbankan kehidupan mereka untuk agama ini. Dan tapak ini kalau kita lihat tadi, kita berada dalam kawasan, ini adalah kawasan tentera Islam. Daripada atas bukit itu dipanggil Bukit Memanah. Bukit Memanah disebut dengan bukit apa? Ainain. Siapa? Berikut saya, Ainain. Ainain. Bukit Memanah. Bukit Memanah. Bukit Memanah. Dan di sini tentera Islam buat benteng di sini. Di sebelah sana, Kami sedang memanjat Bukit Memanah, tempat di mana tentera Islam, tentera Islam ketika dalam peperangan Uhud mereka bertahan di bukit ini. Okey, kalau ikutkan kita ustaz tadi, tentera Islam berpusat di bawah sana yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Di belakang sana ialah Bukit Uhud dan tentera kafir Quraisy menyerang daripada arah sana. Okey. Bagian di Bukit Uhud. Bukit Uhud. Bukit Memanah. Okey, semasa rombongan kami mendaki Bukit Memanah ini atau Bukit Ainain, memang ramailah jemaah-jemaah daripada negara lain, daripada Malaysia pun ramai, kerana mereka ingin melihat sendiri bagaimana sejarah Islam yang melibatkan perang Uhud ini berlaku, dan di sinilah sebenarnya tempat pemanah-pemanah yang telah pun diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berperang. Okey, ini satu pengalaman yang memang jarang diperolehi oleh jemaah umrah yang lain. Apabila kami diberi kesempatan untuk berada betul-betul di kaki Bukit Uhud. Ini Bukit Uhud. Allahu Akbar, subhanallah. Dan bukit ini menjadi saksi kepada peperangan Uhud yang melibatkan tentera Muslim dan juga tentera kafir Quraisy. Okey, cuba kita baca ni. Uhud Mosque, Al-Fasih. Prophetic biography literature mentioned that the Prophet prayed in the mosque in Uhud, right next to the mountain. Saya rasa mungkin inilah tapak masjid itu ya. Masya Allah, subhanallah. Jadi kami sebenarnya cuba untuk mencari batu batu yang dikatakan ada kesan darah Rasulullah SAW dan masih lagi berbau wangi. Dengar ya? Okey, tuan-tuan mulia, Allah rezekikan tuan-tuan. Tengok berkat tuan-tuan, Allah rezekikan tuan-tuan dapat lihat. Jadi mungkin saya rasa lepas ni kalau ditutup pintu depan gol itu memang dia tak boleh tengok. Dulu pagar ni tak ada. Lepas tu dia letak pagar. Lepas tu kali ni dia letak lagi piano keluar. Okey, kat sini nampak ada tanda warna merah. Tanda warna merah ini adalah tempat Rasulullah bersandar. Rasulullah duduk separuh. Nanti saya akan tunjuk jangan Rasulullah duduk. Jadi kat sini tuan-tuan mulia, saya akan sambung tuan-tuan kat depan. Untuk ringkaskan waktu, saya bagi tuan-tuan peluang untuk ambil gambar kat sini. Tuan-tuan boleh diri kat sini ambil gambar. Lepas tu terus tunggu dekat sembok depan tu. Baik, sekarang ini saya berada di kaki Bukit Uhud dan kawasan ini dulu tak berpagar, tapi sekarang telah pun dipagar oleh pihak berkuasa ataupun penduduk di sini, dan ini yang adalah pagar baru yang akan dinaikkan. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda satu kesan tinggalan sejarah Islam yang sangat masyhur. Tuan-tuan lihat di sana. Batu yang bertandakan warna merah ini dikatakan tempat Rasulullah SAW pernah bersandar di batu ini ketika selepas perang Uhud singgah di sini untuk melihat tinggalan sejarah agung yang akan menjadi kenangan buat saya buat selama-lamanya. Ini ada nama Masjid Al-Fath. Okey, tuan-tuan tengok betul-betul Semua tengok sebelah kiri.
Nampak? Yang ni dia masjid dia dulu pos-pos macam kita kemah-kemah ha. Okey? Dia ada Masjid Al-Fath, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Omar, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Fatimah, Masjid Sa'id. Dan ketujuh masjid ni tuan-tuan tengok kat depan bukit tu. Nampak kat sana? Yang jap. Yang kecil. Okey, yang kecil atas tu Masjid Sayyidina Ali. Masjid apa? Sayyidina Ali. Okey, bawah dia tu Masjid Fatimah. Masjid Fatimah. Timur. Okey, perasan tak kenapa ramai? Tak. Syiah. Yes. Okey, ni Masjid Omar yang depan ni, yang 4 segi kosong ni. Oh, ni kecil ni. Yang kecil ni Masjid Omar. Masjid tu. Tu masjid. Nampak? Ni yang tempat dia duduk semayang ni, tempat Masjid Fatimah. Yang beratok ni. Dia yang kat bawah ni. Yang atas tu Masjid Ali. Oh, ni. Ni yang bawah ni, Ada air tu ni. Sebab tu dia orang ada kat situ. Nampak dia orang semayang tu. Dia semayang lain macam ah. Dia orang semayang kat situ. Ya. Sebab tu dia orang. Okey, sekarang ni sampailah masa untuk membeli belah dan cuci mata. Tempat ni memang wajib lah. Kalau jemaah-jemaah tak kira lah daripada mana, selalunya daripada Malaysia, daripada Indonesia, akan dibawa ke sini untuk membeli macam-macam jenis kurma. Ada kurma ajwa, kurma itu, kurma ini, kurma yang dah diproses jadi coklat, jadi gula-gula, macam-macam adalah. Yang best ni kat sini, kita semua diberi peluang untuk merasa dulu. Semua jenis kurma kita boleh rasa. Kadang-kadang tu kita makan sampai kenyang. Belinya tidak. Siapa yang buat tu kan? Okey. Baik, kat belakang ni pula, tu nampak pohon-pohon kurma. Walaupun tempat ni nampak panas kan, tapi pohon kurma tu hidup subur je kan. Jubah pun ada jual kat sini. Dulu pergi sini tak boleh jual jubah. Sekarang ni peniaga-peniaga ni dah semakin kreatif. Sambil kita beli kurma, kita boleh juga beli jubah-jubah yang dijual dengan harga yang sangat berpatutan. Dan satu lagi, dekat sini juga ada disediakan minuman panas, kopi Arab. Kalau cepat dapat, kalau kita lambat, tinggal tong aje lah ya. Okey, ini antara dekorasi menarik dekat sini. Ini antara ziarah lah, penutup ziarah kita orang pada hari. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton video ziarah saya ke Tanah Suci. Memang sangat menarik. Dan saya doakan anda semua ada rezeki, insya-Allah dijemput Allah untuk ziarah dan juga datang menjalani ibadah ataupun menunaikan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Okey, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe video saya. Assalamualaikum.